Apa khabar semua? Kita sambung balik perbincangan kita berkaitan tentang kewarganegaraan Islam-Islam, berkaitan tentang topik perkahwinan dan implikasi undang-undang. Ini merupakan bahagian terakhir dalam bab 1 kita. Okey, pertama kita bercakap tentang isu perkahwinan itu sendiri. Tentang isu perkahwinan itu sendiri, ada beberapa perkara. Dia banyak sebenarnya, tapi hanya saya highlightkan 4 perkara saja. Pertama, iaitu isu perkahwinan sejenis. Ini memang jelas diharamkan bukan sahaja dalam undang-undang syariah, tetapi kebanyakan agama lain pun mengharamkan perkahwinan semacam ini. Memang kita tolak, kecuali di barat, dia hanya sifatnya mendaftar perkahwinan tersebut, tetapi dalam bab agama atau agama dia tidak membenarkan, sama ada dalam Kristian sekalipun tidak membenarkan perkahwinan sejenis. Okey, yang kedua iaitu isu perkahwinan berlainan agama. Dalam konteks ini, bahawa salah seorang daripada pengantin, sama ada pengantin lelaki ataupun pengantin perempuan, jika dia belum lagi Islam, maka dia perlu memeluk Islam. Ini untuk membenarkan perkahwinan itu berlaku. Kalau tidak, maka perkahwinan itu tidak akan wujud. Dan yang ketiga, kita bercakap tentang nikah siri ataupun nikah rahsia. Maknanya dia tidak berdaftar nikah. Contohnya dia pergi Thailand ataupun pergi ke Indonesia, secara ni dia pergi sana, dia kahwin. Maka dianggap bahawa perkahwinan siri ini secara syaraknya, secara hukumnya dia sah. Tetapi menurut peraturan ataupun perundangan ordinan negeri, terutama khususnya dekat negeri Sarawak ataupun mana-mana negeri, dia tetap didenda kerana tidak ada kebenaran nikah di luar kawasan. Tidak ada kebenaran nikah maksudnya di sini. Kalau dalam istilah lain, kebenaran nikah di luar kawasan itu sendiri. Yang keempat iaitu perkahwinan di bawah umur. Biasanya perkahwinan bawah umur ini mesti terlebih dahulu mendapat kebenaran mahkamah syariah. Perkahwinan bawah umur, saya tekan sekali lagi, mesti mendapat kebenaran mahkamah syariah. Maknanya sebelum perkahwinan itu berlaku, mesti mendapat persetujuan mahkamah syariah. Kenapa alasan perkahwinan itu berlaku? Okey, itu hal pertama berkaitan tentang perkahwinan dan implikasinya terhadap undang-undang. Yang kedua, kita bercakap tentang isu perceraian. Bahawa kadang-kadang perkahwinan itu bahagia sampai ke hujung, tapi kadang-kadang dilambung oleh namanya ombak dan badai sehingga menyebabkan perkahwinan itu berlakunya perceraian. Dan ingat bahawa dalam Islam itu dibenarkan bercerai, tetapi hal ini adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dianggap sebagai makruh. Kenapa? Runtuhnya sebuah institusi rumah tangga. Dia dibenarkan tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan isu tentang perceraian ini, ingat bahawa kuasa talak ataupun kuasa pemutus untuk pembubaran perkahwinan itu ada di tangan suami. Isteri tak ada kuasa langsung, hanya di tangan suami saja. Kemudian yang ketiga, ingat, isteri boleh menuntut cerai. Walaupun kuasa di tangan suami, tetapi isteri boleh menuntut cerai di mahkamah. Tentang istilah-istilah saya tak perlu nak sentuh tentang cerai lepas taklik, khulud dan sebagainya. Tapi cukup syarat, iaitu bagaimana isteri boleh menuntut cerai dengan syarat mesti melalui mahkamah. Dan yang paling penting, apa alasan tuntutan itu berlaku? Salah satu contohnya, tidak memberi nafkah, nafkah zahir ataupun batin. Suami tidak mampu memberi nafkah batin. Suami dipenjara contohnya. Dan pelbagai alasan yang munasabah yang mana keputusan itu dibuat oleh mahkamah saja. Hanya mahkamah saja yang menentukan bahawa isteri layak menuntut cerai. Tetapi ingat, sekali lagi saya tekankan, tetapi kuasa talak di tangan suami. Itu berkaitan tentang isu perceraian. Nah, ini yang banyak kekeliruan berlaku
bahawa isteri boleh menuntut cerai dan boleh ni. Sebenarnya tidak. Dia hanya boleh menuntut cerai melalui mahkamah, melalui proses mahkamah, proses yang agak panjang. Jika alasannya munasabah oleh pihak mahkamah, maka mahkamah boleh mengarahkan suami dengan kuasa yang ada, akan diminta untuk suami menjatuhkan talak kepada isteri. Kita kena berhati-hati dengan bahasa undang-undang ini. Kenapa? Ini kita kena faham, sebab isteri ada boleh menuntut, tetapi tetap saja kuasa talak ataupun kuasa cerai itu di tangan suami. Dan ingat, hal isu perceraian ini kita tidak nak dengarlah di kalangan pasangan, terutamanya pasangan muda, tentang masalah apa saja, masalah kecil pun kita boleh leraikan. Boleh kita mencari pihak yang dikatakan kaunseling ataupun suluh untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika masalah itu teramat berat, maka tidak lain tidak bukan hanya jalan perceraian saja. Maka disitulah pihak isteri boleh datang kepada mahkamah dan memohon untuk supaya kes permohonan cerai itu dapat didengar oleh pihak mahkamah. Okey, seterusnya berkaitan tentang poligami. Ini isu yang memang juga hangat, tetapi memang jadi isu dalam perkahwinan itu sendiri. Okey, dalam perundangan memang ada diperuntukkan poligami ini. Okey, dan dibenarkan dalam Islam. Okey, tapi kepada siapa? Hanya kepada suami saja yang dibenarkan berpoligami, iaitu hanya 4 saja, sesuai dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa limit maksimum perkahwinan poligami itu maksimumnya adalah 4. Limit minimum poligami adalah, dia tidak limit lah, 2, minimum 2. Tapi yang pertama iaitu monogami, seorang. Tapi boleh 2 ataupun 3 orang ataupun 4 orang. Hanya batas 4 orang sahaja. Okey, tetapi ingat, bukan perkahwinan itu boleh datang terus bajak berkahwin terus tidak boleh. Dia kena datang kepada mahkamah untuk memohon kebenaran untuk poligami. Setiap urusan hal ini mesti mendapatkan kebenaran pihak mahkamah terlebih dahulu. Bukan sembarang lah datang tiba-tiba ajak terus kahwin, tak boleh. Okey, dan apa yang menjadi alasan? Perlulah alasan yang munasabah. Apa yang dimaksudkan munasabah? Alasan yang menyebabkan perkahwinan secara poligami itu terjadi. Contohnya kesukaran setelah berpuluh tahun, isteri tidak mampu untuk melahirkan zuriat, maka pihak suami boleh memohon untuk kebenaran berpoligami, ataupun alasan-alasan yang lain yang dirasakan, dipikirkan adalah boleh di sisi ataupun budi bicara hakim untuk menentukan poligami itu boleh ataupun sebaliknya. Tetapi ingat, poligami ini memang terlalu berat. Kenapa? Perlu keadilan setiap pasangan isteri-isteri yang dia kahwin. Dan kalau kita bicara tentang keadilan, memanglah sulit. Bagaimana mampu kita untuk mengimbangi antara isteri yang satu ini dengan isteri yang satu dengan kehendak yang berbeza-beza. Anak pun jumlah nanti yang melahirkan, isteri pertama berapa orang, isteri yang kedua berapa orang, isteri yang ketiga berapa orang. Ini yang akan menyebabkan adanya ketirisan dalam hal keadilan. Tapi ingat, dalam Islam kata apa? Apa maksud adil? Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maknanya, pada posisi suami memikirkan bahawa isterinya wajar menerima sebagian sekian-sekian ini, maka itu yang dianggap sebagai adil. Adil bukan sama rata. Contohnya, isteri pertama 1,000, isteri kedua 1,000, isteri ketiga 1,000. Tidak. Tetapi sebenarnya, iaitu bagaimana meletakkan posisi adil
berdasarkan keperluan kepada isteri yang ada, seperti contohnya keperluan untuk memberi nafkah kepada anak dan keperluan-keperluan yang lain. Jadi oleh demikian, isu poligami perlu diselesaikan juga di mahkamah selain daripada isu yang saya katakan tadi, iaitu tentang cerai. Okey. Saya rasa cukup itu saja perbincangan kita sekarang ini. Kita dah habis bincang semua isu tentang bab kekeluargaan dalam Islam. Dan bab seterusnya kita akan bincangkan tentang society ataupun masyarakat. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Akhirnya kita jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Bye-bye.